waktu ibadah hari Sabat yang diberkati telah pun tiba. Hari ini, marilah kita mengambil masa untuk pelajari firman Tuhan yang bertajuk Nilai Syurga dan Nilai Dunia. Hasilnya bergantung pada sama ada kita lebih menghargai nilai syurga atau nilai dunia ini. Ada orang yang memiliki harapan yang lebih besar terhadap syurga, sedangkan ada orang yang malas untuk melakukan pekerjaan kerajaan Tuhan atau mengabaikan masa iman kerana mereka asyik dengan keinginan dan ketamakan duniawi. Kalau begitu, apakah yang lebih hebat, nilai dunia atau nilai syurga? Semua orang mengatakan secara teori bahawa nilai syurga lebih hebat. Namun, di dalam kehidupan iman kita, berbagai operasi yang berlaku di hati, kadang-kadang kita menganggap nilai dunia lebih tinggi daripada nilai syurga. Sudah tentu, ada orang yang beriman berlari setekunnya, hanya memikirkan nilai syurga. Adakah kita mengutamakan nilai dunia ini dalam kehidupan iman dan memikirkan nilai syurga hanya ketika kita datang ke gereja? Marilah kita memikirkan perkara ini bersama-sama. Antara nilai dunia dengan nilai syurga, orang yang menganggap nilai dunia ini lebih tinggi, lebih banyak mengatakan perkara yang berkaitan dengan dunia ini. Kita dapat membezakan mereka melalui ciri-ciri mereka. Orang yang menganggap nilai syurga lebih tinggi, hidup dengan mempelajari firman Tuhan setiap hari dan menyebarkan berita baik kepada semua manusia di dunia. Dikatakan bahawa kira-kira 98% daripada apa yang kita katakan terukir di otak kita. Orang yang banyak bercakap tentang syurga, marilah mempercayai Kristus dan Sang Hong dan diselamatkan. Marilah menyambut Paskah dan mendapat kehidupan kekal. Marilah mempercayai Ibu Syurgawi dan pergi ke syurga bersama. Ada orang yang mengatakan kata-kata ini setiap hari, dan ada orang yang mengatakannya sekali sekala. Kalau begitu, nilai syurga dapat terukir lebih banyak di otak siapa? Ada peluang agar lebih banyak firman Tuhan dapat terukir di otak mereka yang menginjil setekunnya dan memberitakan firman-Nya serajinnya serta hidup dalam firman itu, bukan? Sebab itulah, Tuhan menyuruh kita melakukan apa? Beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Semua 66 buah buku Alkitab memberikan ajaran ini. Orang seperti itu menganggap nilai syurga lebih tinggi. Namun, bagaimana pula dengan orang yang selalu mengatakan kata-kata yang hanya berkaitan dengan dunia ini? 98% daripada kata-kata yang keluar dari mulut mereka dihantar ke otak dan terukir di otak. Jadi, jika orang yang hidup menurut nilai dunia, apa yang akan terukir lebih banyak di otak mereka? Perkara dunia atau perkara syurga? Sudah tentu, perkara dunia akan terukir lebih banyak di otak mereka, bukan? Sebab itulah, kita harus menggunakan bahasa syurgawi seperti berikut. Marilah mengatakan banyak apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Terima kasih. Saya sangat gembira hari ini. Betapa gembiranya kerana Tuhan telah berjanji bahawa masa depan yang mulia menantikan kita. Andaikan bahawa kita berkata, saya berasa murung, saya sunyi, saya letih, saya celak dengan semua yang berlaku hari ini. 98% daripada kata-kata ini akan terukir di otak kita dan semuanya akan tertinggal di dalam bahagian separa sedar. Pada saat yang kita tidak sedar, semua itu membentuk watak masa depan kita. Saya menerima satu surat melalui email beberapa hari yang lalu. Kantongan surat itu adalah, kita perlu menggunakan sebanyak 1000 kata-kata positif untuk membuangkan satu kata-kata negatif yang terukir di dalam bahagian separa sedar di otak kita. Oleh itu, kalian semua, mulai dari saat ini, janganlah menggunakan kata-kata duniawi terlalu banyak.
Setiap kali kita mengatakan kepada orang lain, marilah menggunakan kata-kata syurgawi. Kita harus berlatih pembentangan kebenaran setekunnya dan sentiasa memberitakan firman ini. Marilah mempercayai bapa dan ibu serta pergi ke syurga. Marilah mendapat kehidupan kekal dan pengampunan dosa. Alangkah baiknya jika perkara itu berlaku setiap hari. Ini kerana dengan mengukir kata-kata itu di otak kita setiap hari, kita dapat merasakan nilai syurga semakin banyak setiap hari. Hari ini, kita membandingkan nilai syurga dengan nilai dunia ini. Apabila kita mengucapkan 1000 kata-kata positif, satu kata negatif dapat dicuci dari otak kita. Jadi, kita harus berhati-hati dengan kata-kata kita. Adakah anda bersetuju? Setelah menerima email itu, saya berfikir, saya harus berhati-hati dengan kata-kata setiap kali saya bercakap. Tuhan bersama dengan kita, jadi adakah sesuatu yang perlu saya takutkan dalam Injil? Saya akan mempunyai iman yang lebih berani dan berlari menuju syurga sekuatnya bersama dengan keluarga Zion. Jadi malam semalam, saya mengucapkan kepada diri sendiri, saya benar-benar gembira. Saya mempunyai banyak perkara untuk disyukuri. Tuhan telah menyediakan kedudukan imamat diraja pun. Apabila saya kembali ke syurga pada masa depan, Dia sedang menantikan saya dengan sambutan hangat. Bolehkah pendosa syurgawi ini menerima ramah seperti itu? Saya merasa terharu apabila saya berfikir tentangnya. Saya mengulangi kata-kata ini kerana dikatakan bahawa 98% daripada apa yang dikatakan terukir di dalam bahagian separuh sedar di otak kita. Ada perbezaan antara hanya berfikir sesuatu dengan mengeluarkannya melalui mulut. Saya akan pergi ke syurga tidak lama lagi. Saya akan melancong di alam semesta bersama dengan Ibu Syurgawi, Bapa Syurgawi, ahli-ahli keluarga syurgawi, dan 10 juta malaikat. Tiba-tiba, saya memikirkannya. Sudah tentu, saya selalu mempunyai masa yang damai dalam rahmat Tuhan. Tetapi sebelum tidur, apabila kata-kata itu keluar melalui mulut saya, banyak perkara yang harus saya bersyukur kepada Tuhan, tetapi tidak pernah difikirkan, muncul dalam hati saya. Semua ahli keluarga Sion, janganlah lupa bahawa kita berada dalam Tuhan, dan marilah selalu berkata, saya amat gembira, saya sangat bersyukur, saya sangat sukacita. Tidak lama lagi, saya akan memasuki dunia abadi yang akan dibuka oleh Tuhan. Perkara duniawi kekal buat sementara, tetapi perkara syurgawi kekal buat selamanya. Kita telah menerima janji kekal daripada Tuhan, serta Dia telah memberikan peluang yang luar biasa ini kepada kita, bukan kepada orang lain, agar kita dapat melakukan kerjanya. Mengapa kita perlu cemburui orang yang berpangkat tinggi di dunia ini? Membandingkannya dengan syurga, bumi ini adalah setitik air dalam timpa, manakala warisan yang disediakan di syurga adalah kekal dan luas. Apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, akan diberikan kepada kita tidak lama lagi. Sehingga hari ini, bagaimana gereja kita telah berkembang dan mencari saudara-saudari Sion, saya menyadari bahawa saya harus mengucapkan terima kasih lebih banyak kepada bapa dan ibu, serta mengatakan, bapa dan ibu, saya mengasihimu. Dengan membandingkan gaya hidup manusia di dunia dengan gaya hidup kita, saya menyadari sekali lagi bahawa kita telah menjalani kehidupan bahagia yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Saya membuat keajaman yang tegas sekali lagi. Saya harus memasuki syurga tidak kira apa kesusahan yang menimpa saya. Semua ahli keluarga Sion, mulai saat ini, cubalah mengulangi kata-kata ini. Terima kasih, saya gembira, saya bahagia. Bapa dan Ibu, terima kasih banyak kerana membuka masa depan saya yang cerah.
Tidak kira apapun kesulitan yang saya hadapi, saya akan mengikut jejakmu sehingga akhir. Kemana sahaja bapa dan ibu membimbing saya. Bagi orang yang selalu berkata, saya berasa murung. Perkara yang murung terus berlaku. Untuk memantamkannya, kita perlu mengatakan 1000 kata-kata positif. Jadi kita tidak harus mengeluarkannya melalui mulut. Marilah bersyukur kepada Tuhan kerana memberkati kita melalui hari Sabat ini. 2000 tahun dahulu, sebelum naik ke syurga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku pergi ke situ dulu untuk menyediakan tempat bagimu." Sama seperti ini, sekarang Bapa Syurgawi pasti sedang menyediakan tempat untuk kita apabila kita pergi ke syurga. Bolehkah kita membandingkan nilai dunia yang dipenuhi rahmat Tuhan dengan nilai dunia ini yang sementara? Dari sudut pandangan nilai dunia ini, nampaknya kita menjalani kehidupan yang sedikit lebih kurang dan perlahan daripada orang lain. Namun, melihat kita dari sudut pandangan nilai syurga, kita telah tiba di kedudukan yang tidak boleh dibandingkan dengan apapun. Marilah kita menyedari fakta itu. Marilah membandingkan nilai syurga dengan nilai dunia ini sambil memikirkan tentang orang kudus gereja awal yang menjalani jalan iman dengan melarikan diri ke gua, ke padang gurun dan ke gunung. Betapa mulia dan hebatnya nilai syurga yang kita miliki. Marilah cuba mengeluarkannya melalui mulut kita setiap hari. Injil yang kita beritakan juga dipanggil sebagai berita baik. Ini kerana Injil yang kita beritakan ialah berita yang begitu baik, bukan? Jadi, kita harus memberitakan Injil sebanyak mungkin. Marilah membuka buku 2 Korintus bab 4 ayat 16. Bab 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawa hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Kerana yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dunia yang tak kelihatan itu ialah syurga, betul? Di sini, dunia Tuhan yang abadi digambarkan sebagai yang tak kelihatan. Yang kelihatan ialah dunia ini yang dapat kita lihat. Segala sesuatu di dunia 3 dimensi ini kekal buat sementara. Kemudahan kekal buat sementara, tak apa yang anda miliki juga kekal buat sementara. Kita hanya memilikinya pada masa ini. Kita perlu meninggalkannya apabila kita meninggal dunia. Kemudian, kita akan pergi ke dunia abadi, bukan? Sebab itulah tertulis, yang kelihatan adalah sementara, benar-benar sementara. Sekarangnya kekal buat sementara, tak akan hilang seperti kilat. Namun, bagaimana pula dengan perkara di syurga? Usaha kita untuk syurga tidak akan hilang. Semuanya yang kita beritakan terukir di otak kita. Dan itu membentuk watak rohani kita dan menjadi baja bagi iman kita. Tidakkah kita berpeluang untuk merasakan nilai syurga setiap hari? Masa penginjilan ialah masa untuk mengukir nilai syurga di otak kita dengan lebih banyak. Sebab itulah tertulis di dalam Alkitab, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Tertulis begitu banyak firman di dalam Alkitab, beritakanlah pada bila-bila masa. Apa yang kelihatan di bumi ini adalah sementara. Tak apa yang tidak kelihatan di syurga adalah kekal. Oleh itu, marilah pahatkan nilai syurga abadi di lubuk hati kita sekali lagi hari ini. Marilah melihat buku Wahyu bab 21, bab 21, ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka,
tak maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau rata tangis, atau tukar cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang tutup di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, kerana segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan ku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Tuhannya dan ia akan menjadi anakku." Jika kita menjadi anak-anak Tuhan, itu sahaja pun adalah berkat yang luar biasa. Jika kita menjadi anak angkat mereka, itu juga berkat yang amat hebat. Namun, Bapa dan Ibu telah memeteraikan kita sebagai anak-anak mereka yang sebenar, serta memanggil kita. Bukan itu saja, tetapi Tuhan memberikan dunia mulia yang tidak akan ada lagi maut, air mata, perkabungan, rata tangis, atau tukar cita kepada kita sebagai warisan. Kalian semua, tidak kira berapa banyak harta yang kita miliki di bumi ini, adakah itu dapat menjadi 1/100 juta daripada warisan yang akan diberikan oleh Tuhan? Tidak. Ia tidak dapat dibandingkan. Tuhan menganggap bumi ini sebagai kosong, berbanding dengan alam semesta. Tidak kira berapa banyak harta, pengetahuan atau kuasa yang kita miliki di bumi ini, adakah semua itu dapat dibandingkan dengan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita di syurga abadi? Ini bukan gantungan daripada drama TV atau filem. Ini realiti kita. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan serta Dia akan memberi kita dunia yang tiada maut dan kesakitan lagi. Semua ini ialah realiti kita. Tuhan telah menunjukkan terlebih dahulu dan semua ini adalah apa yang akan menjadi nyata di dunia masa depan kita, bukan? Nilai syurga tidak dapat dibandingkan dengan apa-apa di dunia ini. Tentang Yakub dan Esau, Yakub tahu nilai hak kesulungan, manakala Esau tidak, walaupun mereka ialah saudara. Begitu juga dengan nilai syurga. Orang yang mengetahui nilainya tidak akan melepaskannya, walaupun mereka hilang semua yang lain. Namun, orang yang tidak mengetahui nilai kemuliaan syurga, membajirkan masa dan memberi perhatian terhadap perkara duniawi. Melalui masa hari ini, saya berharap agar kita dapat lebih merasakan nilai syurga dan tidak akan kehilangan dunia abadi yang telah Tuhan sediakan ini. Marilah melihat buku 1 Korintus bab 2 ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Kerana kepada kita, Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Tuhan menyediakan banyak perkara untuk mereka yang Dia kasihi. Ini adalah apa yang tidak dapat kita bayangkan melalui mata, telinga, atau hati. Tuhan sedang menyediakan dunia seperti ini untuk kita. Marilah cuba menantikannya. Kalau begitu, apakah kesudahan mereka yang hidup dengan mengutamakan nilai duniawi di atas segala nilai tanpa mengetahui nilai dunia yang kekal, iaitu nilai syurga? Marilah melihat buku Wahyu bab 20. Bab 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, iaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentera orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka.
Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api tanpa belerang, iaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disisa siang malam sampai selama-lamanya. Tuhan telah mengajar manusia berkali-kali bahawa dunia seperti itu wujud. Melalui ramai nabi dan anaknya berkata, marilah pergi ke syurga. Jika kamu memasuki neraka, kamu akan menderita dalam lautan api yang menyala-nyala buat selamanya. Tidak kira berapa banyak kali Tuhan katakan, mereka tidak memikirkan tentang nilai syurga yang berharga itu. Mereka membuang masa 20 atau 30 tahun dalam sekelip mata sambil mengejar nilai duniawi dan ketamakan mereka. Tuhan telah memberi kita masa di bumi ini untuk menimpunkan berkat di syurga. Walaupun begitu, mereka membuang masa sambil kehilangan berkat tanpa menimpunnya di syurga. Pada akhirnya, mereka akan dihantar ke dalam lautan api belerang, iaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu disesa siang malam buat selama-lamanya. Marilah teruskan dengan bab 19. Bab 19 ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentera-tentera mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tenteranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengatakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Ketuanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Apabila masa kekekalan tiba, konsep luan dan masa sementara yang pernah menangkap kita akan lenyap. Pada waktu itu, hanya apa yang abadi akan wujud. Apabila dunia abadi terbentang di hadapan kita, kita akan pergi ke satu tempat yang tiada lagi maut, perkabungan atau tukar cita, iaitu tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk kita, yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Ataupun kita akan pergi ke tempat di mana orang dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api, dan asap api yang menyesak itu naik ke atas buat selamanya. Sekarang di bumi ini, kita harus memilih salah satunya. Kita tidak harus membuang masa berharga yang diberikan kepada kita. Dalam proses itu, kita mesti terus menimpunkan berkat sambil selalu memberitakan firman Injil Tuhan. Memberitakan Injil sebanyaknya ialah perbuatan yang sentiasa mengukir nilai syurga di otak kita. Marilah mendapat berkat rehat kekal yang disediakan oleh Tuhan dengan menyambut hari Sabat. Marilah mendapat berkat kehidupan kekal dengan menyambut Paskah. Marilah pergi ke syurga, iaitu dunia yang tiada lagi maut, ada kesakitan serta menikmati berkat kehidupan kekal buat selamanya dengan mempercayai Bapa Ansang Hong dan Ibu Syurgawi Yerusalem Baru. Marilah kita hidup buat selama-lamanya di dunia itu, yang mana kegembiraan baru diciptakan setiap hari. Buat sementara waktu, ketika hidup di bumi, kita mungkin tiada banyak benda yang orang lain miliki. Namun, apakah pengajaran yang Bapa berikan kepada kita? Manusia di dunia tidak mencemburi aku, jadi aku juga tidak mencemburi mereka. Manusia di dunia tidak mencemburi Bapa kerana mereka tidak mengenali Bapa, kerana mereka tidak menyedari siapakah Dia. Bapa juga tidak akan mencemburi dunia yang dicemburi oleh mereka. Kalian semua, walaupun memiliki banyak di dunia ini, semuanya adalah sementara. Walaupun kita memiliki kedudukan tinggi, itu juga sementara. Semuanya akan lenyap. Bukankah masa berlalu begitu cepat? Tentang nilai syurga, adakah masih ada banyak batu santungan di sekeliling saya dalam perjalanan ke syurga? Ataupun, adakah saya sedang mengikut jalan ke syurga yang dibuka oleh Tuhan? Merenungi diri sekali lagi, marilah mengucapkan terima kasih kepada Bapa dan Ibu kerana mereka menunjukkan jalan ke syurga kepada kita. Kita tidak perlu melihat benda-benda lain. Kita telah pun bertemu dengan Bapa dan Ibu serta diajarkan tentang jalan ke syurga.
Tapakkah kita mencari jalan ke syurga jika kita pergi ke tempat lain? Hanya roh dan pengantin perempuan dapat membuka jalan ini. Sebab itulah mereka berkata, sesiapa yang dahaga, datanglah kepadaku. Datanglah dan mendapatkan firman kehidupan dan pelajari jalan ke syurga. Janganlah hidup untuk kehidupan sementara, tetapi hiduplah untuk kehidupan abadi. Marilah kembali ke masa Yesus disalibkan pada 2000 tahun dahulu. Ada dua orang perompak di sebelah kanan dan kiri dia. Perompak di sebelah kirinya menyertai orang yang memfitnah dan mengejek Yesus dengan memikirkan hanya kehidupan sementara di bumi. Dia menganggap bahawa akan ada peluang bagi dia untuk diampuni dosa. Dia hanya berfikir tentang hal-hal bumi ini. Bagaimana pula dengan perompak di sebelah kanan dia? Dia tahu bahawa mereka layak mati kerana dosa mereka. Tetapi Yesus tidak melakukan dosa dan disalibkan untuk menebus dosa semua manusia. Dia berfikir bahawa Yesus bukan orang jahat seperti mereka. Kemudian, dia menyadari sesuatu. Dia tidak memilih apa yang sementara kerana mata rohani dia terbuka terhadap dunia abadi yang disediakan oleh Tuhan. Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai Raja, aku akan berada di sisimu. Walaupun perompak di sebelah kirimu mengolok-olokkan engkau dan mengucap berbagai jahat terhadap engkau, aku percaya dan tahu bahawa engkau benar. Tolong ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kemudian, Yesus menjanjikan, hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di dunia ini, adakah terdapat berkat yang lebih hebat daripada ini? Pada saat hidup dan maut akan ditentukan, perompak di sebelah kanan itu diselamatkan secara dramatik. Dia memikirkan apa? Tidak seperti perompak di sebelah kiri dan orang Yahudi yang menghina serta mengejek Yesus dengan mengejar nilai duniawi. Perompak di sebelah kanan mengejar nilai dunia yang akan tiba. Betapa hebat dan takjubnya untuk menjadi anak-anak Tuhan. Daripada menjadi seseorang yang diinginkan dan dimaukan oleh semua manusia di dunia ini. Marilah kita memandang terhadap dunia syurgawi yang dijanjikan kepada kita. Manusia di dunia tidak mencemburi aku, jadi aku juga tidak mencemburi mereka. Kita akan menikmati berkat kehidupan kekal di syurga bersama dengan bapa dan ibu. Jadi dalam harapan itu, kita harus sentiasa melakukan apa? Bersukacitalah. Juga melakukan apa dalam segala hal? Mengucap syukurlah. Kita perlu menggunakan banyak bahasa syurgawi. Saya benar-benar bersyukur. Saya berbahagia. Saya sangat gembira kerana Tuhan membenarkan saya tinggal di dalam Dia. Saya sangat gembira kerana Tuhan membenarkan saya menerima kebenaran ini dan memberikan peluang untuk melakukan kerja penginjilan dalam kebenaran. Kita sangat bersukacita dan bersyukur atas hakikat bahawa kita dapat melakukan kerja yang telah diselesaikan dalam janji Tuhan. Semua ahli keluarga Sion, marilah selalu berfikir tentang betapa hebatnya nilai syurga berbanding dengan nilai duniawi. Saya berharap agar kita akan mendapat banyak berkat syurga yang telah Tuhan curahkan pada hari ini, sedar memberikan kesyukuran dan kemuliaan kepadanya sambil selalu gembira dan bersukacita dalamnya. Terima kasih.